wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 59 Surah Al-Baqarah, ayat 59 Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Artinya, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu azab yang merupakan wabak penyakit daripada langit, disebabkan kejahatan yang mereka itu lakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 59 Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dari langit ke muka bumi. Azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan azab yang paling ditakuti oleh umat manusia di muka bumi ini. Rijzam minas sama', azab yang diturunkan daripada langit itu adalah wabak penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala perakukan wabak penyakit yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini kerana kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Bima kanu yafsuqun. Dan kejahatan yang dilakukan itu kejahatan yang diulang-ulangkan melakukannya. Inilah dia perbuatan zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila seseorang itu
mengulangi kejahatan demi kejahatan, mengulangi kejahatan demi kejahatan. Kiranya seseorang itu melakukan kejahatan kerana terlepas pandang, ketidaksengajaan, tak sengaja, terlepas pandang, tiba-tiba terjerumus dalam kejahatan, maka masih ada kemaafan yang diberikan. Akan tetapi apabila kejahatan yang dilakukan itu berulang-ulang kali melakukan kejahatan, maka ianya merupakan perbuatan yang zalim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada umat manusia, khususnya umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu akan azab yang mereka itu takuti, azab yang kami turunkan dari langit ke muka bumi. Itulah dia wabak penyakit, disebabkan kejahatan yang mereka itu lakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan kalimah rijsun, ra jim zai, merupakan azab. Rijsun itu azab. Pun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut azab yang Allah datangkan itu bukan sembarangan azab. Azab yang diturunkan khas dari langit ke muka bumi. Rijzam minas sana, azab yang diturunkan khas dari langit ke bumi. Sememangnya azab yang paling ditakuti oleh umat manusia zaman berzaman. Pelbagai bentuk azab yang Allah timpakan di muka bumi, antaranya kal judubi, sebagaimana yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, seperti kemarau. Itu azab Allah. Begitu juga kebakaran, itu juga azab dari Allah. Kebakaran hutan yang begitu luas. Begitu juga banjir besar, bah yang melimpah, itu juga azab dari Allah. Kemarau panjang, banjir, bah besar, kebakaran hutan di luar kawalan, azab yang Allah datangkan ke muka bumi. Pun begitu azab itu merupakan azab yang
manusia tempuhi saban tahun. Begitu juga letusan gunung berapi, gegaran gempa bumi, sehingga kan manusia dapat membuat perhitungan, jangkaan, ramalan, ulangan, kemarau panjang, banjir besar, kebakaran hutan yang luas, begitu juga gegaran gempa bumi, letusan gunung berapi. Ada jabatan-jabatan khas. Indonesia dia ada jabatan gunung berapi dia, bersama dengan jabatan yang memantau dan memberi maklumat tentang gegaran gempa bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu pun ianya bukanlah azab yang amat digeruni, akan tetapi azab yang amat digeruni oleh manusia adalah wabak penyakit. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah meletakkan kalimah rij zun ra jim zan, merupakan azab yang ditakuti, amat ditakuti umat manusia zaman berzaman, ialah wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, seorang tokoh ulama tafsir mutaakhirin, Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin Al-Alusi wafat pada tahun 1270 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, mengemukakan kepada kita beberapa riwayat, antaranya riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahawa pernah menimpa wabak penyakit kepada bangsa Qibti, dinasti Fir'aun, dalam masa 1 jam membunuh seramai 24,000. Dalam masa 1 jam 24,000. Pernah juga menimpa bangsa Qibti, dinasti Fir'aun, dalam masa sehari 70,000 manusia terkorban di bumi Mesir. Wal-'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 1 jam 24,000, 1 hari 70,000, menakutkan. Merupakan azab yang paling digeruni manusia zaman berzaman, sejak daripada zaman bangsa Qibti, dinasti Fir'aun, cukup digeruni wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Sam Abul Arabi wa Yafid Abu Rum Waham Abul Habsh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa manusia ini selepas mendaratnya bahtera baginda Nuh alaihi salam
terdiri daripada 3 bangsa. Yang pertama Sam, yang merupakan bapa kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang sezaman dengan bangsa Arab. Yang kedua Yafuth, merupakan bapa kepada bangsa Rom dan yang sezaman dengannya, persekitarannya. Dan yang ketiga Ham, bapa kepada bangsa Habasyah, zaman dan persekitarannya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah merangkumi 3 benua. Abul Arab, Sam itu melahirkan bangsa Arab dan yang bersama-sama dengan persekitaran bangsa Arab semenanjung tanah Arab, termasuklah Middle East. Yafis merupakan bapa kepada bangsa Rom, benua Eropah. Ham melahirkan bangsa Habasyah, merangkumi benua Afrika, benua Arab, benua Eropah, benua Afrika. Dari situ berpecah. Maka bangsa Arab, bangsa Yahudi, begitu juga bangsa Qibti dalam satu kelompok. Tanah Arab, semenanjung tanah Arab dan juga Middle East. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka 3 bangsa ini sentiasa bersaing. Daripada Sam, merupakan anak baginda Nuh alaihissalam. Apabila mendarat bahtera baginda Nuh alaihissalam di Bukit Judi, 3 orang anak lelakinya, Sam, Yafith, Ham. Maka anak lelakinya yang bernama Sam itu mewujudkan bangsa-bangsa di persekitaran semenanjung tanah Arab, begitu juga Middle East. Dan dari situ lahirnya 3 bangsa utama yang bersaing, bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Qibti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu bangsa Qibti menguasai terlebih dahulu dengan melahirkan dinasti Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hinggalah pupus, hapus, orang moden kata mampus, bangsa Qibti. Hanya tinggal Saki-Baki yang tak dikenali, yang mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat hadiah daripada Raja Habsyi yang ketika itu memerintah Mesir, memberi hadiah. Raja Habasyah yang menguasai Afrika dan Mesir ketika itu menghadiahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba daripada etnik bangsa Qibti, namanya Maria Qibtiyah. Itu Saki-Baki. Hakikatnya bangsa Qibti dah tak ada lagi, dah tak ada siapa bertutur dalam bahasa Qibti. Bangsa yang dah pupus, hapus
mampus. Maka moral of story yang saya nak jelaskan pagi ini ialah ucap orang putih. Apabila Allah timpakan wabak penyakit ke muka bumi, itu merupakan hukuman Allah, penghapusan, pembasmian bangsa-bangsa yang zalim. Penghapusan, pembasmian bangsa-bangsa yang zalim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bangsa Kibti zalim, dah berlaku zalim, hapus. Bangsa Yahudi, ya, banyak bani itu, Yahudi, Bani Israel, Yahudi, Bani Qainuqa, Yahudi, Bani Quraizah, Yahudi, Bani Mustalik. Mana pergi Yahudi, Bani Qainuqa? Mana pergi Yahudi, Bani Mustalik? Mana pergi Yahudi, Bani Quraizah? Yang hanya ada Yahudi, Bani Israel dan darahnya yang membentuk Yahudi kontemporari Zionis. Dan kita dapati bahawa COVID-19 mengorbankan begitu ramai darah Yahudi, keturunan darah Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah tak ada lagi dah Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Ghatfan. Dah tak ada dah. Yang hanya ada Yahudi Bani Israel. Yang sekarang ni darah dia membentuk Zionis. Wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, zalim tak boleh berada di muka bumi. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam An-Nasai. Hadis ini ditulis semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab pengumpulan hadisnya Al-Jami'us Shaghir. Kemudian dihurai lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un baqiyatu rijzin. Ta'un yang juga kita sebut wabak penyakit. Ta'un, wabak penyakit yang membunuh begitu ramai manusia. Baqiyatu rijzin min ta'ifatin min Bani Israel. Wabak penyakit merupakan peninggalan daripada azab yang ditimpakan ke atas segelintir, sebahagian kelompok bangsa Yahudi Bani Israel
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibanya Rasulullah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakukan bahawa bumi Madinah dikuasai oleh bangsa Yahudi ketika awal penghijrahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Tapi Yahudi Bani Israel tak ada. Yang ada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Mustalik. Ada campuran Yahudi Bani Ghatfan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, selepas peperangan Khandaq, juga disebut peperangan Ahzab, Yahudi Bani Quraizah yang menguasai lembah yang subur di kota Madinah. Begitu juga Yahudi Bani Qainuqa, begitu juga Yahudi Bani Mustalik. Rupanya mereka ini telah membuat tabung peperangan Khandaq. Dia buat tabung. Yahudi inilah yang memberi upah tentera-tentera kafir Quraisy untuk memerangi umat Islam di kota Madinah. Selepas peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, maka Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani Qainuqa, 4 bani ini mereka malu dan mereka faham mereka bersalah kerana mereka bersekongkol menjadi penganjur, dan merekalah yang menyediakan kemudahan persenjataan dan allowance untuk kafir Quraisy Makkah. Begitu juga Yahudi Bani Ghatfan dan juga bangsa Arab Bani Ghatfan untuk memerangi umat Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah buat Khandaq, parit untuk menyelamatkan kota Madinah. Waktu serangan, Yahudi keluar daripada kota Madinah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, Yahudi ketika itu semua berkumpul di Quba. Yahudi Bani Nadir memang dia banyak ladang kebun kurma di Quba. Jadi Yahudi semua berkumpul di Quba untuk melihat, menyaksikan bagaimana umat Islam bakal dicincang oleh 30,000 tentera kafir Quraisy bersama dengan Arab Bani Ghatfan, tentera upahan. Tamat peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, Yahudi Bani Nadir malu, mereka tinggalkan kota Madinah. Yahudi Bani Quraizah malu, tinggalkan kota Madinah. Yahudi Bani Qainuqa malu, tinggalkan kota Madinah. Bersih kota Madinah daripada Yahudi. Itu rahsia. Bila Yahudi bersih, tak ada. Lepas peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, bersih kota Madinah daripada bangsa Yahudi. Semua keluar. Selepas mereka meninggalkan Madinah, Allah datangkan
ta'un. Sebab itu Rasulullah bersabda, ta'un tak memasuki kota Madinah. Tak masuk kota Madinah, tak turun kota Madinah. Kenapa? Yahudi semua dah keluar. Maka Yahudi yang jahat, Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, Bani Qainuqa, hapus, pupus, mampus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kini 2019 2020, moga-moga berakhirlah 2021. Allah turunkan wabak. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Kita dapati bahawa penghapusan, pupus bangsa Yahudi, saki-baki bani-bani yang masih ada ni, dan yang jelas maklumat yang kita terima, darah Yahudi begitu ramai terkorban. Terkini memeranjatkan peminat yang saya gemari, Ronaldo juga positif COVID-19. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah nak jelaskan betapa wabak penyakit bukan sembarangan. Kalau 100 tahun yang lalu, 19, 20, wabak penyakit disebarluaskan oleh bakteria. 2019 2020, moga-moga berakhir 2021, wabak penyakit disebarkan oleh virus yang lebih halus daripada bakteria. Ialah bakteria tu halus dia, halus yang kita dapat mengesan, tasyakul bentuk, tasawur rupa. Berbeza dengan virus yang amat halus, nak tengok dengan mikroskop, dibesarkan sehingga 1000 kali baru nampak macam bentuk durian musangking. Kemudian dia taghyir, dia berubah-ubah. Hal ehwalnya berubah-ubah. Wah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila hal ehwal berubah-ubah, al-ma'al, dapatan perolehan bentuk serangan dia pun berubah-ubah. Tuan-tuan, aku bukanlah Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Hisham. Siapalah aku? Imam Masjid Kota Iskandar. Jamaahnya pun mat Bangladesh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma nak jelaskan di sini, maknanya wabak penyakit yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi dekad ini lebih dahsyat lagi. Sesuai dengan kontemporari, kehebatan manusia dari segi teknologi kesihatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana zaman kontemporari ni orang tak fikir apa, orang fikir duit aja. Duit, di mana kau duit? Siapa yang paling cepat mengeluarkan vaksin, dia akan kaya. Semua fikir tu je. Dahlah, hingga kelapa sawit Malaysia pun
akan ditukar sistem barter dengan vaksin dari negara China. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak kisahlah tu nak menyatakan bahawa ini dia akhir zaman. Mata benda, apa benda, harta benda, entah apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka azab yang manusia paling takuti, ini dia wabak penyakit. Mautun daqiqun, mati secara halus. Ya, siapalah manusia? Untuk mereka yang zalim bakal menerima kesengsaraan. Bagi yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakukan, wa huwa syahadatul lakum. Kamu orang yang beriman terkorban akibat wabak penyakit, kamu mati syahid, diangkatkan azab kubur, moga-moga di mahsyar sana diisytiharkan syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, jadi tak apa, kuliah subuh kita akan membahaskan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait rapat tentang wabak. Panjang cerita wabak ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Subuh Selasa nanti nak cerita lagi kalimah rijsun tu, kalimah wabak itu yang merupakan, ya, wabak merupakan senjata syaitan, syayatin untuk membunuh manusia. Dengan kata lain, apabila Allah Ta'ala turunkan wabak penyakit, syaitan dapat senjata. Bagaikan syaitan dibekalkan senjata untuk bunuh kita, umat manusia. Maka wabak penyakit ini adalah senjata syaitan untuk membunuh umat manusia yang zalim. Ya, bagi yang beriman mendapat penghargaan, penghormatan khas dari Allah, walaupun terkorban, gantian nilai syahid Allah berikan. Tapi janganlah tuan-tuan minta pula, jangan, kerana sengsara, amat sengsara yang ditimpakan wabak penyakit. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.